Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang tersilap sedekah. Walaupun dalam Bukhari tajuknya bukan begitu, tetapi saya yang saja-saja bagi tajuk. Sebab tuan-tuan dengarlah hadis tu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala rajulun. Satu orang lelaki berkata, dikatakan ini berlaku di zaman Bani Israel. La atasaddaqanna bisadaqatin. Aku berazam sungguh-sungguh, pasti aku nak bersedekah ni dengan satu sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi, maka dia keluar rumah pada tu malam. Ini sedekah secara sembunyi ni. Pada tu malam dia keluar dari rumahnya dengan bawa barang yang dia nak beri sedekah. Fa wada'aha fi yadi sariqin, maka dia telah meletakkan sedekahnya itu pada tangan, maksud tangan ni penerima lah, pada seorang yang dia tak tahu dia pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun, maka pada besok paginya kecoh, semua berkata, tusuddiqa ala sariqin, malam tadi ada orang sedekah pula bagi pada pencuri. Sedekah bagi pada pencuri. Mana orang nak bagi kan? Tapi dia tak tahu. Faqala Allahumma lakal hamdu. Maka lelaki ni berkata, wahai Allah, segala puji bagi engkau, nak buat macam mana? Kemudian dia kata lagi, la atasaddaqanna bisadaqatin fa kharaja bisadaqatihi. Maka dia kata, aku nak sedekah lagi ni. Dengan satu sedekah. Maka dia keluar rumahnya pada tu malam, bawa barang sedekahnya itu, fawada'aha, maka diletakkan barang sedekah itu fi yadi zaniyatin, pada tangan ataupun pada satu orang perempuan pelacur. Fa asbahu, besoknya pun yatahaddatsun, orang berkata-kata, tusaddiqal lailata ala zaniyatin, malam tadi ada orang sedekah tapi bagi pada pelacur pula, nak buat macam mana? Maka dia berkata, faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin, ya Allah, segala puji bagi engkau, aku dah sedekah tapi yang aku bagi pada satu orang pelacur. Dia pun bagi tahu lagi, la atasaddaqanna bisadaqatin fa kharaja bisadaqatihi fawada'aha fi yadi ghaniyin. Dia kata, aku nak sedekah lagi malam ni. Semalam dah silap dah tu, dia kata nak sedekah. Dia pun keluar bawa barang yang dibagi itu pada tu malam. Kemudian dia telah berikan, dia tak tahu siapa, pada satu orang kaya. Kecoh. Fa asbahu yatahaddatsuna, pada waktu pagi kecoh, orang semua berkata, tusuddiq ala ghanin, ada orang sedekah malam tadi tapi pada orang kaya. Nak buat macam mana? Pertama, sariq, satu orang pencuri. Yang kedua, zaniah, pelacur atau penzina. Yang ketiga, ghani, orang kaya. Dia kata apa? Faqala Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ghanin. Ya Allah, segala puji bagi engkau, sedekah aku jatuh pada orang pencuri, pada penzina atau pelacur, pada orang kaya. Nak buat macam mana? Bukan itu tujuan dia. Kemudian fa'utiya, ditafsirkan fa'utiya ini, datang berita, maksudnya dalam mimpi. Dalam mimpi dia bagi tahu sedekahnya diterima. Faqila lahu, maka dikatakan padanya, amma sadaqatuka ala sariqin
la'allahu an yasta'iffa an sariqatihi. Adapun sedekah engkau pada orang pencuri tu, pada pencuri itu, memang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan itu dapat menjadikan sebab dia bertaubat. Sedar, aku mencuri pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki juga. Itu tujuan dia. Kemudian wa amma zaniyatu, adapun penzina ni, fala'allaha, moga-moga dia itu, moga-moga dengan sedekah itu, ai antasta'ifa an zinaha, dengan sedekah itu menyebabkan dia bertaubat. Aku jadi pelacur pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi aku duit, aku dapat sedekah. Wa ammal ghani, orang kaya pula macam mana? Ada pun sedekah pada orang kaya itu, fala'allahu, moga-moga dia, an ta'tabira, dia itu, orang kaya itu, mengambil iktibar, mengambil pengajaran. Sedekah itu memberi pengajaran pada dia. Wah, aku kaya pun dapat. Wah, ini macam nak bagi tahu kau sedekahlah. Contoh, supaya fayunfiqa mimma a'tahu Allah, supaya dia menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baginya. Aku ni kedekut, ada orang bagi sedekah dengan aku. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkannya itu supaya dia sedar aku kaya, dan memberi rangsangan, dorongan supaya dia pun menginfakkan hartanya. Tajuk ni tuan-tuan yang mulia, tajuk sedekah pada orang kaya dan orang yang saya nyatakan tadi, yang mana jika berinya itu ikhlas, dia tak tahu, memanglah sedekah pada orang yang katakan satu orang yang nak buat kejahatan, bagi pisau pada orang nak membunuh, itu tak boleh lah. Tapi tak tahu, kita tak tahu apa tujuan pemilikan barang itu. Diberi ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah takdirkan sedekah itu jatuh pada orang-orang yang tertentu, orang yang tidak dikehendaki, orang yang jahat. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu, nak sedarkan orang itu. Mana kita tahu ini bab sedekah secara sembunyi, mana tahu orang itu. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau kita tersilap, tuan-tuan jangan takut tersilap bagi sedekah pada orang yang tak patut. Yang penting ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kat Batang Kali ni ada satu orang Cina, tuan-tuan yang mulia. Dari dulu lagi, dah lama, tahun 90-an. Kalau jumpa dengan saya, mesti bagi salam. Dia bukan Islam. Dia bagi salam tu mula-mula tak betul, sekarang dah betul dah. Assalamualaikum. Ilahi. Dia cakap ilahi. Dulu sebut tu, sekarang ni dah betul. La ilaha illallah. Dia Cina. Lepas tu minta 10 sen, minta RM1, minta 50 sen, saya bagi lah. Saya kata ini Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu orang yang bukan Islam, minta sesuatu, saya bagi. Saya tak anggap dia yang datang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah datangkan dia. Ada lagi seorang, tuan-tuan yang mulia, India. Saya tahu dia mabuk. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau masa mabuk tu saya tak bagilah, sebab diorang kata dia ni nak beli arak. Tapi satu kali, tuan-tuan yang mulia, banyak juga dia tak mabuk, dia datang minta RM1. Ada seketika, tuan-tuan yang mulia, tak patutlah saya isi minyak, maka dia yang tolong isi kan. Saya bayar, tak tengok dia tak tolong isi kan dah. Pandai dia. Kemudian tuan-tuan yang mulia, dengan senyum saya bagi RM1. Saya bagi RM1 kepada dia. Tuan-tuan yang mulia, tak berwarak, dia buat baik, tolong isi kan. Pandai dia ambil hati saya bagi juga. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau kita ikhlas, kalau sedekah kita itu jatuh pada orang yang tidak layak diberi, atau pada orang yang tidak baik,
Sebenarnya ada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada orang itu yang kita tak tahu. Kita tak tahu. Kadang-kadang tuan-tuan yang mulia kita belanja. Orang yang tak semayang, budak orang, kita belanja dia. Tengok-tengok dengan sedekah kita tu, dia suka dengan kita, dia nak ikut kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau kita nak bagi sedekah pada budak-budak yang jauh dari agama, boleh tak? Boleh. Tapi niat kita kena betul, iaitu supaya dia suka dengan orang agama dan kita tarik. Kita tarik dia pada agama. Supaya mereka ini datang pada agama. Tuan-tuan yang mulia, satu ketika Iwan Dangdut dia ceritalah, bila orang tabligh jumpa dengan dia, dia kata, "Oh, Iwan saya suka dengan kamu." Tuan-tuan yang mulia, dia penyanyi, dia kata, "Saya suka dengan kamu." Tapi lepas tu tuan-tuan yang mulia kata, "Kamu minta datang masjid." Terkesan juga kawan tu. Kata peminat, "Saya suka dengan kamu." Orang berserban, peminat dia. Saya tak tahu apa tujuan dia. Kalau tujuannya tuan-tuan yang mulia untuk memikat hati orang itu, maka penyanyi itu pun, orang berserban pun minat dengan aku. Tapi akhirnya tuan-tuan yang mulia, dia kata, nanti malam nanti kita datang masjid, kita ada ceramah. Datang dia. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, Imam Abu Hanifah, dia tidak sependapat dengan satu orang qadi. Kata Imam Abu Hanifah, satu orang yang sedang melakukan maksiat, Abu Hanifah rahmatullah alaih menyatakan alangkah baiknya dia. Maka qadi pun kata, Tuan Imam kata apa ni? Mana boleh kata alangkah baiknya? Dia kata, baiklah dia, aku datang dia berhenti buat maksiat. Kira baiklah tu. Aku berhenti, aku datang, dia berhenti buat maksiat. Baiklah tu. Itu juga dengan Nabi Ibrahim AS. Satu ketika dia nak ajak orang makan sama dia. Ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka satu orang Majusi telah menerima pelawaan dia. Maka tuan-tuan yang mulia, sebelum makan, Nabi Ibrahim AS minta dia mengucapkan kalimah Islam, minta dia masuk Islam. Maka orang Majusi ni tak nak. Maka Nabi Ibrahim AS tak mau dia menjadi tetamunya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Ibrahim AS. Dia kata, hanya sekali kau nak bagi dia, hanya sekali dia minta, kau nak bagi dia, kau tak bagi pula. Aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah kufur selama 70 tahun. Hari-hari aku bagi rezeki, hari-hari aku bagi makan dengan dia. Nabi Ibrahim AS terkesan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka dia pun cari balik orang Majusi itu. Bila jumpa, dia kata, makan sama aku. Maka dimakan. Orang Majusi ni pun terkejut. Kenapa? Tadi tak nak bagi, sekarang bagi pula. Dia kata, Tuhan aku menyuruh aku beri pada kamu. Kalau begitulah akhlakmu, sekarang juga saya terima agama Islam. Jadi dengan akhlak, tuan-tuan yang mulia, dengan sedekah Nabi Ibrahim AS pada orang Majusi itu, menyebabkan Majusi itu masuk Islam. Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki pada siapa? Tong Seng, Ramasamy, John, Clinton. Sekarang siapa pula? Lupa. Jadi tuan-tuan yang mulia, ramai yang Allah Subhanahu Wa Taala, semua manusia Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki, termasuk pelacur, termasuk pencuri. Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi rezeki. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalau kita memberi ikhlas, pertama Allah terima. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kesan kepada orang yang menerima atau pada kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, semoga saya dapat amalkan. Dan sama-sama kita amalkan sedekah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.